Pengenalan daripada dasar perpaduan negara ialah dari evolusi perpaduan. Yang pertama, dasar pecah dan peringkat oleh penjajah British menyebabkan wujudnya jurang antara etnik di Malaysia yang terpisah dari aspek demografi, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan dan pergaulan harian yang memberi kesan kepada perpaduan negara. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usaha serta komitmen kerajaan dalam menangani isu perpaduan hingga rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1930. Pelbagai langkah dan tindakan dibuat pada ketika itu untuk mewujudkan perpaduan rakyat, antaranya menggalakkan interaksi sosial yang lebih tertumpu pada penyertaan masyarakat berbilang etnik dalam majlis dan perayaan yang dianjurkan. Tumpuan awal telah diberikan kepada usaha merapatkan jurang ekonomi yang wujud antara etnik melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru dan secara langsung telah menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Dan sebelum ini, kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial melalui dasar-dasar negara yang berbeza. Antaranya, dasar pendidikan kebangsaan, dasar sosial negara, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar keselamatan negara, dasar komuniti negara. Dasar-dasar ini telah memberikan impak positif untuk mewujud keamanan dan kemakmuran. Jurang keyakinan antara etnik masih ada. Dasar perpaduan negara berperanan sebagai dasar payung bagi sebuah usaha dan komitmen kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Dan wujud pelbagai cabaran baharu yang memberi kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan etnik dan penganut agama yang berbeza. Ini antara rukun negara. Rukun negara ini diisytiharkan setelah kejadian 13 Mei. Ni boleh nampakkan video ni. Ni kejadian 13 Mei 1969.
Perdana Menteri dari first hingga yang terkini. Konsep perpaduan. Hingga kini secara purata masyarakat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa dan etnik telah hidup aman damai, stabil dan harmoni kerana wujudnya kesepakatan sosial yang telah dibina sejak dahulu. Wujudnya kesepaduan sosial di satu bangsa dan satu bahasa. Mengambil kira konteks negara yang mempunyai kepelbagaian etnik, bahasa, agama dan budaya, maka konsep perpaduan yang ditekankan ialah perpaduan dalam kepelbagaian. Ini antara menyusul jejak perpaduan, dan ini Kabinet Malaysia, Kabinet Perdana Menteri sekarang. Ya, itu daripada saya. Tajuk yang saya dapat ialah isu dan cabaran perpaduan. Okay. Defisit sosial secara umumnya terdapat isu dan cabaran yang sering berlega dalam masyarakat tetapi dikaitkan sebagai masalah perpaduan dalam konteks yang kurang tepat. Melalui beberapa sesi konsultasi yang menyeluruh, berbagai isu dan cabaran telah dibangkitkan oleh rakyat Malaysia yang dapat dikategorikan kepada 10 perkara di bawah defisit sosial, iaitu secara ringkasnya, defisit sosial ni maksud dia kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha bersatu padu berterusan. Terdapat 10 pecahan bagi defisit sosial, iaitu yang pertama ethnicity, iaitu kepelbagaian dan kerencaman ethnicity. Yang kedua, agama, kurang kefahaman dan sensitiviti antara pelbagai agama. Yang ketiga, kelas sosial, jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan dan ekonomi. Yang keempat, pendidikan, ketidakseragaman aliran, kandungan dan penyampaian sistem pendidikan. Yang kelima, bahasa, kurang penguasaan bahasa kebangsaan. Yang keenam, jurang generasi, iaitu jurang nilai, ideologi, semangat jati diri dan budaya antara generasi yang kian melebar. Yang ketujuh, gender, jurang gender dalam pelaksanaan dan mobilisasi agenda perpaduan. Yang ke-8, politik federalisme. Politik federalisme yang perlu ditadbir dalam konteks hak, peranan dan tanggungjawab masing-masing. Yang ke-9 ialah ruang bandar desa, jurang pembangunan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan peranan ruang bandar desa. Yang ke-10 ialah media, penyalahgunaan dan pengawalan informasi. Okey, di sini menunjukkan terdapat beberapa lagi pecahan berkaitan defisit sosial, iaitu ethnicity. Pelbagaian ethnicity seringkali dianggap sebagai batasan utama yang menggugat perpaduan. Realitinya, perpaduan ialah perkara yang perlu diurus dan dipertingkatkan melalui pelbagai mekanisme seperti interaksi dan jalinan hubungan sosial secara berterusan pada peringkat interetnik dan interetnik dengan penuh berhemah. Yang kedua, agama. Perbezaan pelbagai agama ternyata disalahfaham sebagai sepadan yang menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks yang kurang tepat. Kurangnya sensitiviti serta kefahaman berkenaan dengan agama yang berbeza memberikan kesan kepada hubungan dan interaksi dalam masyarakat. Yang ketiga, kelas sosial. Tidak dinafikan bahawa setiap sistem sosial masyarakat mempunyai hierarki kelas sosial yang disebabkan oleh etnik, keturunan, pekerjaan, jawatan maupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi penghalang kepada perpaduan kerana setiap kelas sosial masyarakat saling melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab. Perpaduan dalam kelas sosial perlu diuruskan dengan mencipta tapak integrasi yang memenuhi keperluan dan tujuan masyarakat meliputi kelas sosial. Yang keempat, pendidikan. Kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini seperti sekolah vernakular, sekolah agama dan sekolah antarabangsa seringkali difahami sebagai kekangan kepada usaha pemupukan perpaduan kepada rakyat kerana dilihat dalam konteks pemisahan berasaskan etnik. Hakikatnya,
Sistem pendidikan perpaduan yang dibina dan diamalkan akan berkesan sekiranya kandungan, kaedah dan program penghayatan perpaduan dalam setiap institusi dan sistem pendidikan yang wujud di dalam negara ini adalah seragam, bermula dari pendidikan awal kanak-kanak hinggalah peringkat pengajian tinggi. Yang kelima, bahasa Melayu telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan dengan tujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi kepada rakyat berbilang kaum dalam negara ini. Isu dan cabaran sebenar dalam konteks perpaduan adalah untuk melaksanakan pendidikan bahasa dalam kebangsaan dan dan peringkat pendidikan agar semua rakyat mampu bertutur, menulis dan memahami antara satu sama lain, menetasi etnik dalam suatu bentuk kesatuan pemikiran dan identiti sebagai rakyat Malaysia. Hasil pendidikan ini seterusnya mampu menggerakkan rakyat mengaplikasikan bahasa sebagai alat untuk menjayakan perpaduan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, jurang generasi. Masyarakat Malaysia kini mempunyai pelbagai lapisan generasi yang berstruktur dalam konteks usia, pendidikan, pekerjaan, ideologi dan budaya yang menyebabkan berlakunya pertembungan dari segi nilai, budaya, semangat jati diri dan tahap toleransi. Jurang generasi ini dilihat kian melebar. Isu dan cabaran perpaduan sudah pasti berbeza antara generasi dan amat memerlukan pendekatan yang bersesuaian berdasarkan pengalaman hidup dalam setiap generasi. Yang ketujuh, gender. Walaupun isu gender seringkali diungkapkan sebagai perbezaan kesaksaan hak antara lelaki dengan wanita, dalam konteks perpaduan persoalan gender sepatutnya dilihat dalam skop peranan dan kapasiti lelaki dan wanita untuk menjayakan agenda perpaduan pada peringkat individu, keluarga dan komuniti. Sebagai contoh, wanita berkejaya dalam sudut rumah sebelum masa sudah pasti mampu berperanan dan mempunyai kapasiti dalam ruang berbeza untuk menjayakan perpaduan. Keupayaan merungkai peranan dan kapasiti gender menggunakan konteks perpaduan sebenar mampu mencorakkan pembangunan masyarakat dengan lebih dinamik. Yang ke-8, politik federalisme. Pentadbiran dan sistem federalisme ambil urus pada peringkat persekutuan dan negeri perlu dilihat dari aspek sepadan politik, ekonomi dan sosial kerana terdapat perkara yang telah dipersetujui sebagai urusan peringkat negeri seperti agama dan tanah. Politik federalisme muncul sebagai isu dan cabaran yang cuba mengheret perpaduan apabila isu-isu etnik diperdebatkan dalam konteks hak masing-masing dalam perlembagaan. Oleh itu, politik federalisme perlulah diteliti dan dibincangkan dalam konteks permasalahan yang sebenar. Pemimpin di setiap peringkat juga memainkan peranan penting sebagai pemangkin perpaduan. Yang ke-9, ruang bandar desa. Ruang bandar desa sering dibezakan melalui kekangan fizikal dan infrastruktur yang telah mencorakkan ciri sosial masyarakat dan aktiviti ekonomi. Dalam konteks perpaduan, isu dan cabaran sebenar menjangkaui kekangan ini dan perlu dilihat pada kesediaan dan keupayaan individu, keluarga dan komuniti memanfaatkan ruang bandar desa dalam mengukuhkan perpaduan bersesuaian dengan keperluan dan cabaran yang berbeza antara bandar dengan desa. Yang ke-10, media. Hebahan maklumat yang amat pantas merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh semua negara. Penyalahgunaan media massa dan digital oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pula boleh menggugat kestabilan dan perpaduan. Oleh itu, komunikasi yang lebih berkesan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipukuh bagi mengimbangi kesan negatif akibat kebesaran teknologi media yang semakin mencabar ruang perpaduan masa kini. Okey, antara contoh lain pula bagi cabaran hubungan etnik dari aspek sosial. Okey, aspek sosial ini dapat dilihat melalui 4 paradigma yang berlainan iaitu dari sudut pemisahan fizikal, sistem pendidikan yang berasingan, polarisasi dalam kalangan pelajar dan kontrak sosial. Dari sudut pemisahan fizikal, ianya berlaku dalam masyarakat negara ini yang timbul akibat daripada kesan dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British sejurus menjajah Malaysia. Ketiga-tiga kumpulan kaum ini bukan sahaja terasing daripada segi lokasi tempat tinggal, malahan mereka menjalankan jenis pekerjaan yang berbeza. Keadaan ini juga menyebabkan sesuatu golongan etnik itu tidak mengenal atau berpeluang berinteraksi dengan lebih kerap di antara sesama mereka, khususnya mereka yang tinggal dalam wilayah yang berbeza. Hal ini telah berlaku akibat pemisahan fizikal yang disebabkan keadaan geografi di Sabah dan Sarawak yang terpisah oleh Laut Cina dan Selatan. Okey, ini pula adalah antara contoh cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertama, landscape.
politik negara. Yang kedua, jurang dan dominisasi ekonomi. Yang ketiga, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Yang keempat, laman sosial dan media massa. Yang kelima, penggunaan bahasa kebangsaan. Okey, di sini adalah contoh gambar di mana perpaduan di Malaysia ini mampu memupuk semangat antara satu sama lain. Okey. Di sini kita dapat lihat kaum Melayu, Cina dan India bersatu padu atas kejayaan sebuah video. Indahnya hidup kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan pusatkan kesepahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persepahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluan. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya seperti kita menikmatinya sekarang. Okey, sekian sahaja daripada saya. Nama saya Nurul Fadilah binti Muhammad Effendi daripada Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. InsyaAllah hari ini saya nak bentang kepada anda topik asas pembangunan dasar perpaduan negara. Dasar perpaduan telah dibangunkan berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara dan telah menjadi asas kepada pembentukan negara ini serta identiti rakyat Malaysia. Sejarah Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati dan difahami oleh semua rakyat kerana melibatkan tolak ansur, kompromi dan pengorbanan semua pihak. Antara 5 perkara asas yang telah dipersetujui dalam pembentukan pelantar integrasi ialah penerimaan beberapa perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan ialah dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya agama kita ialah agama rasmi jadi boleh amalkan di mana-mana tempat. Mana-mana tempat yang kita pergi tu insya-Allah ada masjid dan kita boleh amalkan tetapi agama lain pula tidak boleh dilupakan. Mereka juga ada boleh diamalkan di mana-mana sahaja tempat persekutuan yang boleh mereka amalkan. Okey. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Namun, bahasa ibunda kaum lain boleh diajar dan digunakan. Maksudnya bahasa kebangsaan ni bahasa Melayu lah. Bahasa rasmi kita bahasa Melayu. Jadi kita semua wajib tahu bahasa Melayu. Okay, tapi bahasa ibunda juga tidak boleh dilupakan. Maksudnya kalau kita nak belajar bahasa lain pun boleh. Bukan tak boleh. Cuma bahasa Melayu ni lebih perlu lebih mahir lah. Untuk orang-orang macam kita ni memang dah negara kita sendiri kan. Kalau orang yang daripada luar tu yang memang tak tahu bahasa Melayu bila datang ni kena tahulah. Okay. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak diiktiraf. Namun kepentingan kaum lain juga dilindungi kedaulatan Raja-Raja Melayu.
Yang keempat, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang kelima, hak kewarganegaraan diberi kepada mereka yang mempunyai kelayakan di bawah perlembagaan persekutuan. Maksudnya kalau warga negara ni kita mempunyai kelayakan lah di bawah perlembagaan. Okey, seterusnya, Rukun Negara. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertua Agong semasa ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 berikutan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara ialah satu ideologi untuk menyeragamkan fahaman dalam kalangan pelbagai kelompok etnik dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Maksudnya rukun negara ni masa nak rukun negara ni ideologi dia ni adalah untuk menyeragamkan fahaman dalam pelbagai kelompok. Supaya apa? Supaya kita dapat membentuk perpaduan yang kukuh. Cita-cita dan aspirasi yang terkandung dalam rukun negara ialah merupakan kunci keharmonian dan perpaduan rakyat demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Hal ini menjadi asas kepada dasar perpaduan negara. Okey. Dasar perpaduan negara ialah dasar payung yang melakarkan usaha berterusan bagi memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian untuk melestarikan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Objektif dasar perpaduan negara. Pertama, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, toleransi, prihatin, patriotik, saling menghormati dan bertanggungjawab. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Okay, jadi objektif dasar perpaduan, macam mana kita nak ada perpaduan negara ni dalam diri kita, kita kena tahu objektif ni. Objektif dasar ni, kita kena ada tiga-tiga ni. Kalau kita ada tiga-tiga ni, insyaAllah kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Okey. Yang ketiga, seterusnya. Teras perpaduan. Okey. Apa itu teras perpaduan? Patriotisme dan demokrasi. Okey, maksud patriotisme ini merujuk kepada perasaan cinta kita terhadap negara yang bercirikan ketaatan kepada undang-undang dan kesetiaan. Selain itu, rakyat mempunyai jiwa patriotisme iaitu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang rakyat untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan negara di mana mereka berada. Maksudnya kalau kita ni mempunyai sikap patriotisme dalam diri kita, maksudnya kita ni kalau kita mempunyai sifat patriotisme, kita akan taat undang-undang, kita akan setia, kita akan melaksanakan tanggungjawab, kita akan pergi mana-mana je, kita akan mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan negara. Maksudnya kita jagalah nama baik negara kita kan, di mana saja kita berada. Okay, seterusnya, demokrasi mata bermaksud memahami dan menghayati dalam mengamalkan sistem demokrasi. Seterusnya, penguasaan ilmu dan kefahaman rakyat berhubung dengan sejarah Malaysia. Perlembagaan, persekutuan dan rukun negara perlu dipertingkatkan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Okey, gambar bawah ni, kalau kita ni sebagai rakyat kan, kita cinta akan negara kita, bila kita dengar lagu negaraku, kita terus berdiri tegak dan menghayati lagu negaraku. Sebab kita menghayati tu sebab apa? Sebab kita menghargai negara kita yang dulu dijajah, sekarang dah merdeka kan. Maksudnya itulah tanda kita menghargai. Okey, kalau pegang bendera ni maksudnya samalah kita menghargai juga. Okey. Dan dia mempunyai strategi. Strategi yang pertama ialah kita kena meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara sebagai asas amalan hidup. Matlamat utama adalah untuk meningkatkan kesedaran dan mempraktikkan prinsip-prinsip rukun negara. Okey. Matlamat utama kita ni membuat rukun negara ni kan. Untuk apa? Untuk kita mempraktikkan prinsip-prinsip rukun negara. Untuk kita, macam tadi lah saya katakan, untuk kita menghayati, kita faham, untuk kita amalkan dan kita hargai. Ini adalah negara kita. Okey, strategi yang kedua ialah meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah Malaysia supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan peranan masing-masing agar perpaduan yang terbina akibat pengorbanan masa lalu dapat dipelihara. Seperti sejarah penubuhan Malaysia, kemerdekaan serta perjanjian Malaysia pada tahun 1963 berupaya untuk meningkatkan jati diri dan semangat patriotisme di samping melindungi hak setiap rakyat. Kita ni sebagai rakyat, kita perlu lebihlah untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan peranan masing-masing.
Supaya apa? Supaya perpaduan yang kita ada ni sekarang terbina. Dan kita perlu jaga pengorbanan masa lalu tu supaya dapat dipelihara sampai sekarang ni lah. Macam mana? Kan dulu kan kita dijajah semua kan. Sekarang ni kita dah merdeka dan kita perlu pelihara negara kita dengan sebaik mungkin. Itulah maksudnya. Okey, yang ketiga, strategi yang ketiga. Kita mesti memperkukuh integrasi nasional iaitu merapatkan jurang perbezaan dan menggalakkan proses integrasi di setiap wilayah. Khususnya jurang antara Semenanjung Sabah dan Sarawak dari aspek pembangunan. Kebolehcapaian terutama kepada kebajikan perlu diselesaikan bersama. Hal ini dapat menguatkan lagi hubungan sesama masyarakat. Sikap yang baiklah untuk negara luar. Okey, itu sahaja daripada saya. Nama saya Nur Eliza. Saya ambil bidang Diploma Tahfiz wal Qiraat. Hari ini saya mau membentangkan sambungan daripada teras perpaduan 02, identiti nasional. Okey. Strategi. Strategi 1, mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. 2, mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik. Ketiga, membentuk masyarakat berkepribadian tinggi, berintegriti dan berakhlak mulia. Maklumat membina sebuah bangsa yang berjaya perlu seiring dengan usaha memperkukuhkan perpaduan penyatu paduan. Yang kedua, kesepaduan sosial. Malaysia mempraktikkan cara mengikut acuannya tersendiri dalam membina dan merekayasa identiti nasional di samping memastikan hubungan antara etnik sentiasa terpelihara. Seperti mana yang dinyatakan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030. Perpaduan melalui negara bangsa ialah masyarakat yang memahami, menghormati dan bertanggungjawab bagi memastikan Malaysia terus membangun seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif untuk semua. Strategi 1, mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi, iaitu penguasaan bahasa Melayu perlu ditekankan sejak di peringkat pendidikan awal kanak-kanak lagi. Diteruskan di semua peringkat meliputi sekolah rendah dan menengah, malah sebagai subjek wajib di IPT. Kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa yang difahami bersama merupakan satu pertanda masyarakat menerima usaha kebersamaan dan cinta akan negara demi perpaduan. Bagi mengukuhkan integrasi dalam kalangan pelbagai etnik, usaha serta galakan dalam mempelajari bahasa etnik tempatan yang berbeza perlu dipertingkatkan bagi menggalakkan interaksi antara pelbagai etnik. Strategi yang kedua, mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik, iaitu usaha untuk memupuk dan meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap agama-agama yang berbeza dapat membentuk dan membuka ruang interaksi yang lebih luas antara masyarakat yang mempunyai pegangan agama yang berbeza. Pemahaman ini dan penghayatan budaya dan adat resam pelbagai etnik wajar didedah dan dibentuk di peringkat awal kanak-kanak lagi. Institusi pendidikan berperanan dalam menyediakan suasana yang kondusif, menggalakkan percampuran serta meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan adat resam kalangan pelajar. Sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO juga memainkan peranan penting bagi mengetengahkan, mempromosikan serta mengarusutamakan kepelbagaian budaya. Strategi yang ketiga, membentuk masyarakat berkepribadian tinggi, berintegriti dan berakhlak mulia. Pembentukan masyarakat yang berkepribadian tinggi, berintegriti dan berakhlak mulia memerlukan usaha berterusan bagi memastikan terbinanya sebuah negara bangsa yang cakna, bertanggungjawab dan mempertahankan kedaulatan negara. Tidak kira di mana kita berada, mereka berada. Seterusnya, untuk teras perpaduan 03, ekosistem perpaduan. Strategi 1, memantapkan keberkesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dalam masyarakat.
Kedua, mengekalkan, membina dan mengukuhkan tapak integrasi perpaduan. Ketiga, memperkasakan jentera perpaduan melalui kerjasama strategik. Keempat, memantapkan dan memperkasakan institusi keluarga dan komuniti. Kelima, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan keberkesanan mekanisme pemantauan. Keenam, memperkukuhkan peranan pemimpin sebagai pemangkin perpaduan. Ekosistem perpaduan menyediakan persekitaran dan ruang yang kondusif bagi menggalakkan dan mencabahkan benih perpaduan dalam masyarakat dengan mengambil kira cabaran, persekitaran dan pengaruh global. Peranan dan tanggungjawab ini perlu dimainkan oleh pelbagai pihak termasuklah pemimpin politik, agensi kerajaan, pihak swasta, pengamal media, NGO, masyarakat sivil dan rakyat keseluruhannya. Setiap komponen dalam ekosistem saling berkait dan memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Aspek komunikasi, tapak integrasi, tadbir urus jenterasi perpaduan, keluarga dan komuniti. Undang-undang serta peranan pemimpin perlu diberikan perhatian dalam mewujudkan persekitaran yang membudayakan perpaduan. Untuk keterangan yang selanjutnya, strategi 1. Memantapkan keberkesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dalam masyarakat. Terdapat dua aspek di bawah strategi ini iaitu penggunaan platform media secara beretika, pengukuhan dari segi penyampaian yang lebih aktif. Dengan cara ini, boleh ambil manfaat kelebihan media sosial sebagai medium penyebar maklumat tepat. Kerajaan, pengamal media, sektor swasta dan masyarakat sivil perlu memainkan peranan masing-masing selaku ejen perpaduan secara kreatif dan berkesan. Seterusnya, strategi yang kedua, mengekalkan, membina dan mengukuhkan tapak integrasi perpaduan. Tapak integrasi ialah satu ruang abstrak dan fizikal yang menemukan pelbagai pihak berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Tapak integrasi ialah medium yang dinamik bagi menguruskan pertelingkahan dan perselisihan faham wujud dalam komuniti. Usaha penyatu paduan masyarakat memerlukan pembinaan dan pengukuhan tapak integrasi secara berterusan. Strategi 3. Memperkasakan jentera perpaduan melalui kerjasama strategik. Pengukuhan mekanisme pelaksana dan jentera perpaduan melalui pemantauan sistem tadbir urus yang inklusif di pelbagai peringkat sehingga ke akar umbi. Perkara ini bagi memastikan dasar serta pelan tindakan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam masa yang sama, kerjasama dan usaha yang lebih bersepadu antara agensi kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri di peringkat pusat, negeri dan daerah perlu diperkasakan. Strategi 4, memantapkan dan memperkasakan institusi keluarga dan komuniti. Pengukuhan institusi keluarga amat penting dalam pembentukan sasiat individu yang merupakan unit asas pembentukan sebuah masyarakat yang maju dan mampan. Bagi memastikan potensi setiap keluarga dicapai, kesejahteraan keluarga serta penglibatan aktif dalam komuniti harus diperkukuh. Setiap anggota keluarga perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga dan komuniti. Bermula dengan memberi contoh teladan yang baik kepada anak dan masyarakat setempat. Peranan setiap anggota keluarga dan gender amatlah penting dalam menyumbang nilai-nilai yang berbeza berdasarkan pengalaman dan keupayaan masing-masing pada peringkat individu, keluarga dan komuniti. Strategi 5, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan keberkesanan mekanisme pemantauan. Pentadbiran yang berlandaskan prinsip kedaulatan undang-undang telah menjamin hak kebebasan rakyat seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Setiap rakyat perlu mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa serta memahami hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara. Okey, untuk seterusnya. Strategi 6,
memperkukuhkan peranan pemimpin sebagai pemangkin perpaduan. Pengaruh dan peranan pemimpin sebagai pemangkin perpaduan tidak boleh dinafikan. Untuk itu, semua peringkat kepimpinan bermula dari peringkat persekutuan negeri daerah sehingga peringkat akar umbi serta pemimpin dalam sesebuah organisasi perlu menjadi teladan dan contoh terbaik pada rakyat dan komuniti. Negara juga perlu bergerak ke arah landscape politik yang menggalakkan perpaduan serta meningkatkan amalan saling menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Okey, itu sahaja dari saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membawa tajuk pemboleh daya perpaduan. Ia juga dikenal pasti turut menyumbang kepada kemakmuran rakyat dan secara tidak langsung memberi kesan kepada perpaduan. Pembangunan yang seimbang dan inklusif dalam usaha merapatkan jurang sosioekonomi menjadi pemacu kepada perpaduan negara dan integrasi nasional agar tiada segelintir rakyat yang ketinggalan arus pembangunan. Perkara ini dilihat sebagai pemboleh daya yang penting untuk diambil kira dan diberi perhatian oleh kementerian dan organisasi yang bertanggungjawab dalam pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dalam pemboleh daya ni dia ada 4 tajuk kecil. Okey, tajuk yang pertama adalah meningkatkan peluang ekonomi yang saksama. Mengimbangi taraf sosioekonomi antara etnik dan wilayah yang perlu dilaksanakan tanpa mengira kepentingan mana-mana pihak. Agenda ini diteruskan dengan memberi tumpuan kepada golongan terpinggir, wilayah terpencil serta negeri yang ketinggalan dari aspek pembangunan. Contoh macam gambar kat sebelah ni, fokus belanjawan 2021, memperkukuhkan kesejahteraan rakyat, mengupayakan kehidupan lestari, memacu pertumbuhan ekonomi, memperkasa penyampaian perkhidmatan awam. Tajuk yang kedua adalah memperkasakan kumpulan minoriti dan rentan ekonomi. Keterangkuman merupakan satu prinsip utama dalam rancangan pembangunan negara dalam memastikan tiada golongan yang akan tercicir dalam arus pembangunan. Golongan tersebut termasuklah kumpulan B40, rentan ekonomi, masyarakat orang asli, Bumiputera Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya OKU, belia, wanita, kanak-kanak dan warga emas. Setiap golongan tersebut mempunyai keperluan khusus yang perlu disediakan bagi memenuhi potensi masing-masing serta meningkatkan peluang untuk menyumbang secara aktif dalam ekonomi negara. Kumpulan minoriti ini dimaksudkan dengan golongan yang sering ditindas serta didiskriminasikan oleh golongan dominan. Golongan dominan ini merujuk kepada golongan atasan. Golongan minoriti ini golongan yang selalu menerima layanan yang tidak adil. Manakala rentan ekonomi pula adalah tahap paling mudah untuk kejatuhan ataupun kesukaran ekonomi. Paling senang sangat nak kehilangan ekonomi. Macam itulah maksud dia. Yang ketiga adalah mengukuhkan jaringan perlindungan sosial dan memperkasakan inovasi sosial. Perlindungan dan jaringan sosial yang lebih kukuh harus disediakan agar kumpulan yang mudah terkesan mampu berdiri sendiri dalam keadaan sukar, seperti yang telah berlaku sekarang semasa penularan wabak COVID-19. Sistem penyampaian perkhidmatan kebajikan dan bantuan sosial kepada golongan yang memerlukan harus dilaksanakan secara bersasar agar lebih berkesan dan dapat mengurangkan ketindisan. Intervensi khusus perlu diberikan kepada mereka agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan kebajikan oleh kerajaan. Menyediakan penyelesaian mapan berjangka panjang. Inovasi sosial amat penting seperti idea, inisiatif, projek atau program bagi menyelesaikan masalah sosial melibatkan individu, sektor swasta dan NGO. Agensi kerajaan dan NGO harus bekerjasama dan memainkan peranan serta menyumbang kepakaran masing-masing demi memastikan akses serta mekanisme perkhidmatan bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan telus dan lebih berkesan. Perkongsian data antara agensi kerajaan persekutuan dan negeri juga penting agar masalah sosial dapat diselesaikan dan mengelak berlakunya pertindihan secara ketindisan. Tajuk yang keempat, merapatkan jurang pembangunan dan keboleh capaian antara negeri dan wilayah. Jurang pembangunan bukan sahaja wujud antara wilayah, malah wujud antara negeri. Seperti yang telah dinyatakan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030, bagi memastikan kemakmuran dapat dikongsi bersama, ekonomi serta pembangunan perlu melangkaui sempadan geografi agar pertumbuhan teragih secara adil serta menyeluruh dan dirasai rakyat. Contoh gambar kat sebelah ni, pemboleh daya Wawasan Kemakmuran Bersama. Dia menunjukkan kepada kemampanan fizikal,
keberkesanan penyampaian institusi, pendidikan dan TVET, kelestarian, modal kewangan, salah baca, tadbir urus dan integriti, data raya, masyarakat berpencerahan. Sambungannya, prinsip ekonomi teragih, pembangunan infrastruktur yang lebih luas serta peningkatan akses dan kebolehcapaian fizikal dan komunikasi digital antara aspek yang perlu ditumpukan dalam pembangunan negara ke arah perpaduan yang mapan. Kesimpulannya adalah, nombor 1, semua pihak perlu memberi kerjasama bagi memastikan strategi yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk mencapai matlamatnya, iaitu untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan negara. Kedua, perpaduan merupakan agenda utama agar kelangsungan pembangunan negara terjamin. Perpaduan bukan sesuatu yang statik tetapi perlu dipupuk, dipelihara dan diperkukuh secara berterusan. Perpaduan memerlukan komitmen. Yang ketiga, penekanan dan pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan dasar dan aspirasi kerajaan bagi membina sebuah negara yang maju, aman, makmur, berintegriti dan bersatu padu serta diiktiraf di peringkat global. Sekian, itu sahaja daripada saya.